Dalam semak ada kebun, dalam kebun ada bunga, dalam gelak ada pantun, dalam pantun ada makna. Wah, berpantun kita hari ni ya. Tapi apakah kaitan pantun dengan ilmu ukur? Cuma kita hari ni lari topik sikit. Mungkin kita cerita pasal pantun, pantun klasik Melayu, di mana dalam kalau kita kaji dalam pantun-pantun Melayu ni ada sedikit unsur-unsur pelayaran ataupun penentu dudukan. Kira orang-orang lama atau orang Melayu dulu dah masuk bidang ilmu hidrografi. Dan apakah pantun-pantun itu? Bersama kami akan kongsi. Sedar atau tak, dalam ungkapan pantun tradisi popular yang sering kita dengar atau gunakan, terdapat rangkap-rangkap pantun yang mempunyai unsur pelayaran. Kenapa jadi begitu? Ini kerana orang Melayu dahulu mereka tinggal dekat kepulauan-kepulauan. Malah, ia juga dikenali sebagai Melayu bangsa pelayar. Kerana perhubungan dan pengangkutan utama adalah menggunakan laut atau sungai yang lebih mudah dan cepat berbanding dengan pengangkutan di darat. Dan bangsa Melayu ketika itu juga merupakan bangsa yang mempunyai teknologi pembuatan kapal dan mereka mahir dalam membuat pelayaran. Sehingga ada yang menyatakan bahawa orang-orang Melayu adalah pelayar yang pertama berlayar di lautan luas. Dan ada juga kenyataan yang perlu dihuraikan. Benarkah bangsa Melayu merupakan orang pertama yang mengelilingi dunia? Dan terfikirkah kita dengan berlayar di lautan luas, mereka pada zaman dulu ni, macam mana mereka mengetahui penentu dudukan? Kalau kita sekarang ni mudahlah sebab ada satelit, iaitu satelit navigasi atau kita kenali sebagai GNSS, iaitu Global Navigation Satellite System, iaitu sistem satelit penentu dudukan sejagat ataupun yang selalu orang panggil GPS. Tapi kalau dulu macam mana pula? Dekat laut kan? Sebab itulah pada pandangan saya, ilmu ukur mereka pada zaman itu hebat. Sebab mereka sudah mengetahui ilmu geografi, ilmu astronomi, hidrografi, pemetaan dan lain-lain. Contohnya, dengan tengok bintang je dah tahu dah mana satu arah utara. Hebat bukan? Bukan setakat hebat di laut saja, malah kehebatan orang Melayu ni dalam budaya dan seninya seperti bergurindam, syair, seloka, peribahasa dan pantun. Baiklah, kita pergi topik kita yang sebenarnya, iaitu pantun. Pantun ni adalah milik dunia Melayu dan karya orang Melayu ini meliputi Nusantara, termasuklah Kepulauan Indonesia, Semenanjung Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei dan Kepulauan Selatan Filipin. Jom bersama kami kita akan huraikan 3 rangkap pantun di mana pembayangnya amat menarik untuk kita kaji dan huraikan. Di mana pantun-pantun ini memang selalu kita guna dan ungkapkan. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Pulau Pandan dan Gunung Daik ni sememangnya wujud dan ia boleh dikatakan sebagai nama geografi ataupun nama tempat, di mana bukanlah nama rekaan. Contohnya nama-nama rekaan untuk mendapatkan pembayang ataupun rima pantun yang kena dengan maksudnya, di mana terletak di Kepulauan Riau, Indonesia. Pulau Pandan jauh ke tengah. Ya betul. Pulau Pandan ni memang terletak di tengah-tengah lautan di antara Pulau Lingga dan Pulau Singkip. Gunung Daik bercabang 3. Gunung Daik ni memang ia ada 3 cabang, di mana ia dikenali sebagai Gunung Daik iaitu cabang yang tertinggi, cabang Penjatan iaitu cabang yang tengah dan Cindai Menangis iaitu cabang yang terendah. So ada 3 cabang. Dari pantun ini, ia dapat menggambarkan ilmu geografi mereka dalam mentafsir keadaan alam sekitar, muka bumi dan kawasan, di mana aspek perhatian semasa mereka berlayar. Sorong papan tarik papan, buah keranji di dalam perahu. Suruh makan dia makan, suruh mengaji dia tak tahu. Dalam pantun ini ada perkataan buah keranji di dalam perahu, di mana daripada pembayang ni pun kita dah tahu dah, memang jelas perkataan perahu tu merupakan pengangkutan utama masyarakat ketika itu dan ia membuktikan mereka memang mahir dalam pelayaran. Manakala buah keranji adalah sejenis buah
iaitu buah-buahan hutan, mudah didapati di hutan-hutan Nusantara, terutamanya di Indonesia, Sabah dan Sarawak. Dan buah ini biasanya dijadikan rempah bagi menimbulkan rasa masam dalam masakan dan dikatakan mempunyai khasiat iaitu untuk mengurangkan kolesterol. Dan buah ini dia sebenarnya boleh tahan lama dan jika dia awet, dia boleh tahan hingga 2 tahun. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Seterusnya, pantun ini jelas membawa maksud yang mereka ni sering ke laut di mana pembayang pisang emas di bawah belayar. Membawa maksud yang jelas orang-orang dahulu memang kerap belayar dan membawa bekalan. Dan pisang emas merupakan makanan ataupun buahan yang mempunyai sumber tenaga yang tinggi. Seperti yang kita tahu, pisang ni mempunyai khasiat vitamin, karbohidrat, mineral yang baik untuk tenaga. Sebab itulah kalau kita tengok atlet, dia suka makan buah pisang untuk memberikan tenaga yang segera. Betul kan? Bukan setakat 3 pantun itu saja yang ada kaitan dengan pelayaran. Malah banyak lagi pantun yang ada kaitan dengan hidro ataupun air. Terutamanya ada perkataan-perkataan laut, pantai, ombak, ribut. Malah kita juga akan ketemu pantun-pantun yang ada pembayang seperti alat-alat pengangkutan air pada zaman berkenaan seperti bahtera, kapal, lancang, jong, sampan, roket. Roket pula. Rakit. Okeylah, daripada pantun-pantun tadi kita dah tahu maksudnya memang benarlah Melayu ni adalah bangsa pelayar dan mereka berkemahiran serta berpengetahuan yang tinggi dalam bidang laut ataupun maritim. Dan ilmu navigasi ataupun ilmu-ilmu pelayaran dulu-dulu, mereka tak perlulah alat-alat canggih seperti dalam kita buat hidrografi untuk menentukan kedalaman laut dan lain-lain. Contohnya, mereka ni dah tahu dah kedudukan lokasi kapal tu di mana. Sama ada di tengah laut ataupun dah hampir ke darat. Hanya dengan melihat warna air laut itu sahaja. Contohnya, kalau air laut itu warna biru kehijauan, maksudnya hampirlah dengan darat. Kalau air laut berwarna biru muda, dah di laut lepas. Dan kalau biru gelap, dah dekat laut dalam. Dan hasil petikan artikel, iaitu Bicara Dunia Melayu, Tradisi Pelayaran Melayu tahun 2015 daripada Muhammad Yusof Abdullah, Muzium Negeri Terengganu, ada menyatakan beberapa perkara dengan mengenai kemahiran orang-orang Melayu dalam bidang pelayaran ni. Di mana yang pertamanya mereka ni menjadikan daratan seperti tanjung, bukit, pantai, kuala dan sebagainya sebagai panduan dalam mereka belayar. Dan yang keduanya, daripada jenis-jenis cuaca ataupun angin tu, contoh kalau daripada angin ni dia datang daripada arah barat laut, mereka dah tahu dah akan hujan dah selepas ini. Dan seterusnya yang ketiga, daripada tengok keadaan ombak, di mana kalau ombak tu kuat, tetapi cuaca baik tapi ombak kuat, maksudnya itu tanda-tandanya adalah akan berlaku ribut tengah laut. Itu mereka berpandukan pada ombak. Dan yang keempat pula, seperti dalam konsep hidrografi, di mana ia gunakan tali diikat dengan pemberat, dia boleh mengetahui kedalaman laut. Dan di tali tu juga dia ada pemberat tu, dia mengetahui sifat-sifat tanah tu, di mana adakah tanah tu berpasir, selut ataupun berbatu. Dan yang terakhir, dengan hanya melihat bulan saja, mereka dah tahu dah air pasang surut laut. Di mana dengan kemahiran ini, dengan mudahlah mereka bawa keluar masuk kapal di pelabuhan bila air pasang tu, bila air surut tu bila, dengan melihat bulan saja. Begitulah dia kemahiran ataupun pengetahuan pelayar orang-orang Melayu pada ketika itu, hasil daripada artikel berkenaan. Begitulah beberapa perkara yang dapat dikongsi dan beberapa rangkap pantun yang dapat diperdengarkan. Walaupun pantun yang saya baca tu bunyinya sumbang, tapi dengarkan je lah. Dan kebanyakannya adalah pandangan atau pendapat peribadi saya saja. Dan ada jugalah sumber-sumber daripada internet dan pembacaan. Yang baik tu kita jadikanlah panduan, yang tak elok tu letak tepi. Okeylah, untuk pantun tu memang benar, ada makna dan bagi setiap pembayang dan maksud. Memang begitulah kreatifnya orang dulu, orang Melayu dalam mencipta ataupun membuat pantun, di mana kreativiti dan mereka berilham tu hasil daripada pemerhatian mereka saja. Baiklah, saya kata sampai situ saja untuk saya berkongsi kali ini. Dan macam biasalah, kita mula dengan pantun, akhir pula dengan pantun. Dan terimalah serangkap lagi pantun daripada saya. Dengarkan Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Nanti kejap. Itu pantun tu biasalah kan. Pantun tu memang selalu kita ungkapkan dalam majlis atau semua pisah. Tapi sedar tak sedar, apa maksud sumur di dalam pantun tu?
Nak tahu sumur tu apa? Pandai-pandailah. Tanya dengan Cik Google. Google sendiri. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi.